This call is now being. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعبدك ونرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا لساننا ويفقه قولنا قال الشيخ تعالى نفعنا بمن في الدارين آمين. Dan keluar dengan kata bulu, dagingnya, dan tanduknya, dan kukunya, dan tulangnya, maka iaitu najis. Dan keluar dengan kata bulu. Dia dulu tu katanya malaikat mana dia? Dulu katanya setiap-tiap juzuk yang bercerai, setiap juzuk, setiap suku yang bercerai daripada binatang yang hidup, hukumnya seperti hukum bangkainya. Maka itu diistisnakan dengan kata malaikat bulu hayawan yang dimakan. Malaikat bulu hayawan yang dimakan seperti bulu kambing dan bulu unta dan bulu ayam dan barang sebagainya, maka iaitu suci. Dan jikalau dicabutinya atau luruh sendiri. Jadi masalah bulu yang dipotong artinya dia jatuh sendiri, cabut sendiri pun kalau dipotong artinya cabut sendiri maka adalah suci. Bulu daripada binatang yang halal. Maka di sini dia katanya jadi asal kaedahnya setiap-tiap juzuk, setiap suku yang bercerai daripada binatang yang hidup, hukum dianya najis suci itu mengikut hukum bangkai bagi binatang itu. Kalau bangkai dia tu suci, maka juzuk yang bercerai itu suci lah. Kalau bangkai itu najis, maka juzuk yang bercerai itu najis lah. Maka kaedah itu, hukum itu diistisnakan dengan bulu hayawan binatang yang makan, yang halal. Seperti bulu kambing, bulu unta dan bulu ayam dan sebagainya. Maka itu kalau dicabut, diambil pada masa hidup, tak dihukum kata najis. Bahkan benda itu suci. Sebab tu boleh dipotongkan bulu kambing buat jadi pakaian dan sebagainya. Tapi yang kata suci itu bulu saja. Lepas tu, habis tu juzuk-juzuk yang lain yang dipotong, yang bercerai daripada binatang yang masa hidup tu, itu tak masuk di dalam istisna. Sebab tu dia kata di sini, dan keluar dengan kata bulu. Bulu saja yang suci. Keluar dengan kata bulu tu dagingnya. Dan
tanduknya dan kukunya dan tulangnya, maka iaitu najis. Yang terpotong, yang bercerai daripada masa hidup, itu najis. Jadi kalau nak potong ambil daging saja, daging itu najis. Tanduk pun najis. Walaupun ni dia cakap pasal binatang yang halal daging ni. Tapi lain daripada bulu adalah najis. Daging, tanduk, kuku, tulang, gitu. Maka adalah najis. Sebab bercerai pada masa hidup. Adapun miskun itu, iaitu suci. Adapun miskun kasturi. Adapun miskun itu yang kita panggil bahasa Melayunya kasturi. Iaitu suci. Hukumnya suci, bukan benda najis. Kerana sabda Nabi SAW, al-misku atyabut tibi. Bermula kasturi itu sebaik-baik bauan. Mana jenis bauan yang paling harum. Bauan yang paling harumnya ialah kasturi. Sebaik-baik maknanya seharum-harum bauan. Jadi kasturi itu hukumnya suci. Walaupun asal tu jadi daripada darah yang berhimpun sekalipun, tetapi apabila jadi kasturi itu jadi suci. Dan suci pula paruhnya, paruh kasturi. Apa dia? Yani kulit. Yang kulitnya kulit kasturi. Dan bungkus kasturi. Itu dikatakan apa dia? Paruhnya. Jadi kulit dia, bungkusan dia tu, itu suci. Seperti ni misal kasturi. Nak cerita kasturi. Seperti daging sekumpul yang tumbuh pada hampir pusat kijang. Tu yang nak jadi kasturi. Jadi dia tu macam daging yang sekumpul, yang beripun, yang tumbuh sekumpul ke sekepal. Yang tumbuh di kawasan hampir pusat bagi kijang, binatang kijang. Di dalamnya, di dalam sekepal atau sekumpul tadi tu darah. Kat dalam tu ada darah. Dan sentiasa bertambah-tambah besar. Semakin hari semakin besar, bertambah besar. Hingga jadi darahnya kasturi. Sehingga jadi berubah oleh darah yang berkumpul tadi itu jadi kasturi. Lama kelamaan kemudian gugur. Kemudian benda tu gugur. Yang ambil benda tu dah, benda tu yang gugur itulah dikatakan kasturi. Maka suci ia kasturi serta bulunya. Serta sucinya, serta bulunya. Kulit dia, bulu yang lekat-lekat tu pun suci. Sebab kijang tu, bulu dia tu, bulu macam bulu kambing tu suci. Sebab bulu maksudlah benda suci. Yang bercerai daripada binatang yang hidup. Maka diri kasturi pun kalau kiranya masuk dalam bagai benda yang bercerai daripada binatang yang hidup. Tetapi hukumnya suci. Maka suci ia serta bulunya yang pada kulit pembungkus suci.
Dan jika bercerai ia daripadanya kemudian daripada matinya dengan tiada sembelih, maka najis. Dan jika bercerainya kasturi. Dan jika bercerai ia kasturi daripadanya daripada kijang. Nah, bercerai itu bila kemudian daripada mati kijang. Mati itu dengan tiada sembelih, maka najis. Nah, maka najis. Jadi maknanya kita masuk ke dalam hutan tu jumpa seekor kijang yang mati dengan tidak disembelih. Maka kita tengok kat kawasan dengan pusat dia tu ada sebiji kasturi. Maka kita pun potong ambil. Maka itu najis. Sebab mengikut badan dia. Badan dia jadi bangkai, maka kasturi yang ada kat badan dia tu jadi bangkai juga. Kerana mengikut bagi kijangnya. Sebab diri kijang tu jadi bangkai. Sebab mati dengan tidak disembelih. Dan kasturinya suci. Jika beku dan jika lagi tengok sekali lagi. Sekali lagi. Jadi diri kasturi itu adalah suci. Kemudian kulit pembukusan dia pun suci. Bulu pun suci. Begitu ya. Maka dia katanya dan jika bercerai dan jika bercerai ia kasturi daripada kijang. Kemudian daripada mati kijang dengan tiada sembelih, maka najis ia. Maka najis ia bukan kasturi najis. Maka najis ia kulit pembukus. Kulit pembukus kasturi. Bukan kasturi. Kasturi itu isi sebelah dalam tu. Jadi kulit serta bulu tu adalah najis. Kerana mengikut bagi kijang. Dan kasturi yang sebelah dalam tu suci. Dan kasturinya yang ada sebelah dalam tu suci jika sudah beku. Jadinya begini. Masalah sikit lagi. Dan jika lagi cair, maka najis ia kasturi seperti tempatnya, ini sarungnya, bukusan kasturi. Jadi masalahnya kasturi ni kalau dia jatuh daripada binatang kijang yang masih hidup, maka adalah suci serta kulitnya, kulit pembukusan dia dan bulunya. Isi dalam ialah diri kasturi itu pun suci. Itu kalau kita ambil yang jatuh yang bercerai daripada binatang kijang yang masih hidup. Begitu juga kalau kita ambil daripada kijang yang kita sembelih pun suci juga. Kulit dia, bulu dia dan diri kasturi sebelah dalam tu pun suci juga. Kalau ambil daripada yang mati dengan sebab kita sembelih.
Lepas tu pulaknya kalau kita masuk dalam hutan tu jumpa seekor kijang yang mati dengan tidak disembelih, maka bulu dan kulit bukusan kasturi itu adalah najis sebab mengikut diri kijang. Begitu. Kulit dia dan bulu dia tu adalah najis. Lepas tu isi dalam tu yang kena atas benda kasturi tu tengok, kalau dah beku maka suci. Kalau masih cair lagi maka adalah najis sebab ialah darah. Begitu ya. Dia katanya dan kasturinya mana yang di dalam itulah isi dia tu dan yang sebelah dalam tu itu suci jika sudah beku. Dan jika lagi cair, masih cair belum beku lagi, maka najis sebab dia asalnya darah. Seperti tempatnya. Najis seperti tempat dia. Mana kulit bukusan tu pun najis. Yang sebelah dalam sebab cair lagi, maka pun najis juga. Tapi kalau dah beku, mana isi dalam tu, kasturi tu suci, tapi kulit luar ni, bulu, kulit, najis. Itu kalau diambil daripada kijang yang sudah mati dengan tidak disembelih sebab jadi bangkai. Begitulah. Dan demikian lagi suci jebat. Ini masuk di dalam kata juzuk yang bercerai. Masalah juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Dia kata dan demikian lagi suci jebat yang diambil daripada peluh. Peluh tangkalung darat. Tak pasti tu. Tangkalung ke tungkalung. Tak ingat. Jebat yang diambil daripada peluh tangkalung darat. Kenal tak? Binatang tangkalung darat. Dia binatang ni zinat. Kalau bahasa Arab panggil zinat. Dia nak macam musang. Dia rupa dia tu lebih kurang musang. Nak sama dengan musang. Itu katanya tangkalung darat. Lepas tu dia binatang ni kalau kat Thailand tu sebelah atas tu ada bela lah. Dia ada bela benda ni. Lepas tu dia bela tu untuk nak ambil jebat dia tu jadi minyak wangi. Lepas tu dia ada keluar kat badan dia tu macam peluh, macam daki, macam apa dia tu. Minyak tu maka lekat kat kayu-kayu. Lekat kat kayu. Kalau kat dalam hutan tu ada binatang ini, maka macam dia garu. Dia garukan badan dia kat pokok-pokok, maka lekatlah peluh dia, jebat dia tu kat pokok. Maka benda tu jadi wangian. Jadi minyak wangi. Maka kalau mengikut, kalau kat Thailand tu ya ada bela binatang ni. Lepas tu dia bagi makan benda yang jenis setengah tu banyak bagi makan gula. Lepas tu kat tempat dia bela tu dia letak jenis-jenis kayu banyak lah. Lepas tu dia garukan badan dia kat kayu tu, maka lekat kat kayu tu peluh dia.
jenis macam minyak tak minyak, maka benda tu dia jadi proses jadi minyak wangi. Maka itulah dikatakan jebat. Jadi dia proses daripada jebat tu untuk jadi minyak wangi. Dan demikian lagi suci jebat yang diambil daripada peluh. Tu dia kata peluh. Peluh binatang tangkalung darat. Lepas tu dan padahalnya binatang ni tidak halal daging. Binatang ni, binatang tangkalung darat ni tidak halal daging. Maka apabila tidak halal daging, maka bulu dianya adalah najis. Bulu yang bercerai daripada masa dia hidup tu najis mengikut bangkai dia. Sebab bulu yang suci, bulu binatang yang halal daging. Adapun binatang tangkalung ni tidak halal daging, maka bulu dia yang bercerai pada masa hidup tu najis. Lepas tu peluh dia tadi tu sekiranya kalau ada terlekat bulu-bulu juga, maka dia katanya dan dimaaf bulunya, bulu tangkalung darat tu jika sedikit. Jika bulu tu tak banyak. Yang lekat pada jebatnya, bulu yang keluar yang lekat kat jebat dia tu kira-kira 3 helai atau kurang. Jangan lebih pada 3. Sebab bulu tu kalau bulu tu 1, 2, 3 maka itu dimaafkan. Sebab kalau kita bungkus di dalam satu bungkusan, kita ambil benda tu bungkus dalam plastik ke masalah, maka dalam tu ada bulu seorat 2, maka itu dimaaf. Kalau banyak tak boleh, sebab bulu tu bulu binatang yang bercerai daripada binatang yang tak halal daging, maka adalah najis. Begitulah. Dan demikian lagi suci ulat setera dan telurnya telur setera. Telurnya telur ulat setera. Yang keluar daripadanya daripada telur tu ulat setera. Sarung dia. Dan demikian lagi suci ulat, diri ulat. Diri ulat tu suci. Ulat setera ulat setera ni besar juga kan. Hijau-hijau besar jari. Ulat setera. Diri ulat tu suci. Tapi nak makan tak boleh. Tapi nak cerita kata diri dia tu suci. Memanglah binatang yang lain daripada babi khinzir yang hidup tu suci semua. Dan telurnya, telurnya dan telurnya telur ulat setera. Lepas tu di dalam ulat, di dalam telur itulah akan keluar pulaknya binatang ulat, ulat setera. Yang keluar daripada telur tu ulat setera. Telur dia yang putih-putih tu, lepas tu kat keliling dia tu ada benang. Itu suci ya. Dan demikian lagi suci telur madu. Dan demikian lagi suci telur madu. Lebah-lebah. Telur dia tu suci. Diri telur tu suci. Boleh makan ke tak boleh makan, cerita lain pula.
Nak cerita suci ke tak suci, diri telur dia tu, kita tengok dalam sarang dia tu, tengok kat dalam tu ada putih-putih tu, tu telur lebah. Dan anak-anaknya yang menetas daripada telurnya, itu pun suci. Seperti ulat yang lain juga suci. Bukan nak cerita halal makan ni. Diri benda tu suci. Macam ulat yang lain-lain lagi lah. Ulat setera, ulat biasa pun suci. Sebab ingat binatang kalau yang hidup, yang lain pada khizib dan babi dan peranakan tu adalah suci semuanya. Nah. Kata setengah ulama, tiap-tiap hayawan, ni kita nak tahu binatang ni bertelur ke beranak. Binatang ni jenis beranak ke jenis bertelur. Kalau tikus bertelur ke beranak. Kalau ayam, burung bertelur ke beranak. Ia ada tepat cam dia. Katanya tiap-tiap hayawan, tiap-tiap binatang, ni hayawan, mana benda yang bernyawa, masuk juga manusia. Kata setengah ulama, tiap-tiap hayawan bahwasanya ada kalanya bertelur, ada kalanya beranak. Jadi begitulah. Jadi tak kira lah masuk semut, masuk apalah. Manusia, gajah apa semua. Hayawan tu ada kalanya satu jenis, satu bagai binatang tu bertelur. Nak dapat anak dengan secara bertelur. Dan ada kalanya beranak. Ada kalanya dapat anak dengan secara beranak. Mengandung, lepas tu beranak. Maka tiap-tiap lepas tu nak tahu mana yang mana bertelur, yang mana beranak. Maka tiap-tiap hayawan yang nyata jirim daun telinga. Yang nyata ni, yang ada ni, macam-macam kita ni. Ni ada ni. Daun telinga tu nyata naik. Nyata tu maknanya kita nampak lah. Mana nyata macam kita manusia ni. Daun telinga ni ada. Maka tiap-tiap binatang, maka tiap-tiap hayawan yang nyata jirim jirim tubuh daun telinga. Benda ni nampak nyata ada naik ke atas. Jadi maknanya binatang yang ada daun telinga lah. Seperti manusia dan kuda dan kucing dan barang sebagainya. Kalau gitu tikus ada kan? Tikus ada, arnab ada, harimau ada. Apa lagi? Monyet ada. Kalau ada nyata tu, maka iaitu beranak. Dia dapat anak dengan secara beranak. Dan tiap-tiap hayawan yang tiada nyata jirim daun telinganya, seperti ayam, seperti ular, dan segala burung, dan lalat, dan ibu madu, lebah. Madu lebah. Dan lalat dan ibu madu mana lebah. Dan barang sebagainya, maka iaitu bertelur. Itulah. Memang. Begitu. Yang pada ghalib lah. Apa tu orang-orang tua pun ada cakap begitu. Ya, tekan nak tahu binatang tu bertelur ke beranak, tengok ada daun telinga ke tidak ada daun telinga. Kalau ada daun telinga, beranak. Kalau tak ada, maka bertelur. Dan ibu madu. Ibu madu, mana lebah tu lah.
binatang lebah seperti dikata orang yang sudah biasa dengan dia. Seperti ini mengikut perkataan orang yang biasa dengan dia, dengan ibu madu lebah. Lepas tu ibu madu, ibu lebah ni yang tubang tu. Ibu madu artinya lebah seperti mengikut, seperti sebagaimana kata orang yang biasa dengan ibu madu. Bertelur. Dia bertelur, bukan dia beranak. Lebah ni bertelur, bukan beranak. Tetapi adalah telurnya seperti melukut. Saya tak tahu tu apa maksud dia, melukut. Tapi katanya mengikut orang-orang yang biasa bela binatang lebah ni, dia katanya jenis beranak, jenis bertelur. Tetapi dia katanya tetapi adalah telurnya, telur madu lebah ni seperti melukut. Jadi maknanya tak macam apa dia, tak macam telur ayam tu lah. Bukan macam telur ayam, telur burung. Dia jenis telur tu nak macam telur apa dia? Telur semut. Begitu saja. Melukut ni apa dia? Jemaah ada tahu tak? Kalau beras, hujung-hujung beras tu. Beras yang hujung-hujung beras yang patah-patah tu, itu apa panggilan? Dia katanya tetapi adalah telurnya, telur ibu madu, telur bagi lebah tu seperti nak banding seperti melukut. Kemudian jadi anak. Lepas tu jadi anak kat dalam. Tetapi belum bergerak. Dia tak bergerak. Kemudian bertambah besar. Maka jadi bergerak. Kemudian hilang bergerak. Pula. Hingga besar. Dan keras kulit dia. Maka bergerak jadi ibu madu. Macam-macam ulat. Macam ulat kat hutan-hutan tu. Dia ulat, lepas tu jadi macam ni. Lepas tu lama-lama tu dia keluar. Itu kejadian bertelur dia tu, caranya begitulah. Itu mengikut orang yang biasa dengan bela lebah tu begitu. Jadi pendek katanya telur madu, telur lebah tu adalah suci. Anak dia yang menetas daripada telur tu pun suci. Seperti diri madu itulah suci. Nak cerita katanya diri benda tu suci. Adapun makan tu tak boleh lah. Sebab bukan dia yang dihalal makan. Dan haram memakan anak madu itu. Tak boleh nak makan haram. Bukan benda yang dihalal makan. Dan jika lagi kecil sekalipun yang belum bergerak sekalipun, tak halal dimakan.
tetapi telurnya, telur dia betul-betul telur, bukan anak, maka iaitu halal hukumnya. Telur lebah tu, telur dia tu, belum menetas tu adalah halal hukumnya. Maka adapun yang dibala pada setengah manusia memakan anak madu itu, maka jahilnya dan salahnya dan wajib diingkarkan dia. Katanya adapun dibala pada setengah manusia memakan anak madu. Ada setengah manusia tu dia ada makan. Dia makan anak madu, anak lebah. Maka jangan ingat kata dia makan tu hukumnya halal, bukan. Maka dia makan tu dengan sebab jahil dia, dengan sebab kesalahan dia. Maka jahilnya dan salahnya. Dia makan sebab dia jahil, tak tahu kata haram. Dia buat tu kesalahan. Wajib diingkarkan dia. Wajib menegahkan akan perbuatan itu. Adapun madu menisan dia. Adapun madu menisan yang keluar daripada ibunya bersalah-salahan ulama padanya pada madu. Madu dia kan madu tu apa dia? Menisan dia. Yang manis tu. Maka itu ada berkhilaf ulama padanya. Kata setengah ulama daripada mulut, yang keluar daripada mulut. Menisan dia keluar daripada mana? Keluar daripada mulut ke? Kalau keluar daripada mulut, kalau keluar daripada mulut, kalau kita ni benda yang kita makan keluar daripada mulut, kita panggil apa? Muntah. Maka kata setengah daripada duburnya. Jadi kalau kita manusia jadi tahi. Gitu. Lepas tu kalau mengikut kita ni, kalau keluar daripada mulut jadi muntah, kalau keluar daripada dubur tu jadi pendek katanya kalau kita manusia ni najis semua. Najis. Tengok. Maka atas kata ini diistisna daripada muntah atau daripada tahi. Jadi menisan tu keluar daripada, kalau kata daripada mulut, maknanya hukumnya muntah. Muntah tu najis asalnya. Tetapi diistisna daripada hukum najis. Maknanya hukumnya suci. Kalau mengikut kata yang keluar daripada dubur, maka adalah hukumnya tahi, najis. Tetapi diistisna daripada hukum najis. Sebab tu suci. Kata setengah keluar daripada lubang yang di bawah sayapnya. Kata setengahnya menisan tu keluar daripada lubang yang di bawah sayapnya. Kalau itu masuk dalam hukum peluh. Kalau kita ni masuk dalam peluh kan. Peluh suci ke najis? Suci. Kalau kata begitu, maka tiada diistisna, maka tiada istisna lagi. Tak istisna daripada hukum najis sebab dia suci. Maka madunya itu suci lagi, halal memakan dia dan banyak faedah. Maka madu menisan dia tu, menisan lebah tu, itu suci. Jadi dia panggil tadi tu ibu madu. Madu tu menisan. Mengikut tu. Madu tu menisan. Ibu menisan tu lebah. Maka dia katanya, maka
maka madunya menisan lebah itu suci. Masuk juga kelulut. Dah. Macam tu juga kelulut. Maka madunya itu suci, lagi halal memakan dia. Kita makan tu halal, suci halal makan. Bukan sekadar halal, dan banyak faedahnya, khasiat dia tu banyak. Dan demikian lagi suci ambar. Ambar tu suci. Sebab dia ni, iaitu ambar tu tumbuh-tumbuhan di dalam laut. Ambar tu satu jenis tumbuhan yang tumbuh kat dalam laut. Ambar tu satu jenis tumbuhan. Maka jenis tumbuhan tu kenapa tak suci? Suci lah. Macam pokok-pokok yang ada atas darat ni lah. Macam pokok-pokok yang ada atas darat ni suci lah. Maka ambar tu kena atas satu jenis tumbuhan yang tumbuh kat dalam laut. Kemudian timbul, maknanya apabila timbul dengan dipukul ombak. Dengan sebab dipukul oleh ombak. Jadi satu jenis pokok yang tumbuh di dalam laut, lepas tu apabila berlari oleh ombak tu, kiri kanan, lama kelamaan putus. Apabila putus, dia timbul di atas muka air laut. Dan terkadang dipertelan oleh ikan. Ada kalanya ikan makan. Pokok tu tadi. Ikan makan, ikan telan. Kemudian maka dimuntahkan dia. Ikan makan, lepas tu ikan tu muntah. Apabila muntah najis. Itu najis. Asalnya menjadi muntah najis. Maka yang sudah ditelan oleh ikan mutanajis. Suci dengan dibasuh. Kerana ia beku lagi tiada berubah. Sebab boleh katanya mutanajis. Sebab macam dulu lah dia katanya biji-biji yang keluar atau yang dimutah tu kalau tak berubah, sekiranya kalau kita tanam tu tumbuh masih suci lagi kan. Maka di sini pun demikian juga. Maka sekiranya kalau ikan tu muntah di atas darat, maka benda tu mutanajis mesti kita basuh. Tetapi kalau benda tu, kalau ikan tu muntah di dalam air laut, apabila kena air laut tu, maka jadi terbasuh dengan sendiri. Maka kita tak payah basuh dah. Sekiranya kalau dia muntah atas darat tu, maka benda tu mutanajis, nak suci mesti dibasuh. Jadi maknanya, kenapa muntah tu suci lagi? Kerana ini ilak pada suci. Walaupun dah jadi muntah, tetapi kerana ia beku lagi tiada berubah di dalam perut ikan itu daripada asalnya. Macam-macam kata begitulah. Jadi maknanya kalau kita telankan biji rambutan masalah atau biji kacang masalah, lepas tu muntah. Maka muntah tu, maka biji kacang tu kalau elok-elok lagi sekiranya kalau kita tanam tu tumbuh balik, tumbuh lagi, maka benda tu suci tapi mutanajis, kena najis. Begitu juga yang diqadah hajat. Maka sini pun begitulah. Faidatun, halal dimakan telur dan jika adalah ia daripada binatang yang tiada dimakan sekalipun. Jika tiada memberi mudarat pada badan dan akal.
kita untuk hari ini kita akhir kat situ dulu. Pada katanya faidatun halal dimakan segala telur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu